Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks sains tahun 6 KSSR muka surat 77, iaitu tajuk yang paling disukai oleh murid tahun 6. Okay, budak-budak suka tajuk ni. Sebab ini adalah tajuk bab 5, pemeliharaan dan pemeliharaan. Kalau tak silap saya, bab 5 ni adalah bab yang terakhir untuk sains hayat. Dan untuk tema sains hayat iaitu yang melibatkan manusia, haiwan dan juga tumbuhan lah, hidupan lah. Okay, jadi ini adalah yang terakhir untuk tahun 6. Ini bermakna inilah sukatan terakhir untuk sekolah rendah sains hayat. Okay, mari kita lihat. Pada muka surat 77 ini adalah bercerita tentang pemeliharaan dan pemeliharaan. Gambar yang pertama diberi adalah gambar zaman dinosaur. Nampak ni yang budak-budak suka ni. Okay, zaman dinosaur. Kemudian kita dapat lihat kat zaman dinosaur itu ada berlakunya gempa bumi, ada berlakunya hentaman meteor dan kebakaran hutan dan sebagainya. Dan dinosaur-dinosaur semua lari. Jadi ini adalah dia nak menunjukkan zaman kepupusan dinosaur itu adalah berlaku daripada aktiviti bumi sendiri. Maksudnya bencana alam lah. Bencana alam. Dan seterusnya yang di bawah ini adalah zaman ais, di mana kita dapat lihat zaman ais. Ada di situ haiwan-haiwan yang hidup di zaman ais mati kesejukan. Masa tu saya pun tak tahu pasti apa yang dia cuba tunjukkan, tapi kat sini dia tunjuklah zaman ais di mana haiwan-haiwan itu banyak yang mati. Ini dia nak tunjukkan, sebenarnya secara keseluruhan dia nak tunjukkan zaman-zaman lampau yang telah pupus. Okay, haiwan-haiwan yang telah pupus. Okay, jadi dalam ayat di bawah dia kata, mengapakah haiwan-haiwan ini tidak lagi wujud pada masa sekarang? Apakah yang menyebabkan haiwan-haiwan ini mengalami kepupusan? Kalau tengok dari gambar ni macam meteor, yang bawah ni macam ada ribut salji kan. Jom kita pergi dengan lebih mendalam berkenaan dengan tajuk pemeliharaan dan pemeliharaan ini. Kita pergi ke muka surat 78. Okey, kepupusan haiwan. Haiwan dalam kenangan. Ada gambar T-Rex. T-Rex ni adalah haiwan yang paling popular dalam cerita dinosaur. Okey, dia adalah haiwan yang paling hebat lah. Okey, kepupusan haiwan. Kepupusan haiwan bermaksud lenyapnya atau sudah tiada lagi haiwan di bumi ini. Kita hanya mengetahui kewujudannya melalui penemuan fosil, sejarah dan penyelidikan. Maksudnya masa kita melihat haiwan-haiwan ni, kita bukannya pernah tengok dia real tau. Kita kaji berdasarkan tulang-tulang fosil-fosil tu, maksudnya tulang lah yang kita jumpa dekat dalam tanah tu. Jadi disambung-sambungkan jadilah dinosaur. Dan apa yang kita lihat dinosaur yang dalam gambar tadi dan yang kita lihat kat sini T-Rex ni semua adalah hasil kajian dan penyelidikan daripada orang-orang sains yang hebat-hebat lah. Mereka membayangkan ini, tapi kita tak pasti sama ada ini betul ke bentuk dia macam ni. Cuma daripada rangka yang ada dan penyelidikan yang ada, inilah bentuknya. Contohnya yang pertama adalah T-Rex. T-Rex ni sebenarnya nama panjang dia Tyrannosaurus Rex. Benda saya tak tahu lah kan, tapi dia lebih dikenali sebagai T-Rex lah. Okay. T-Rex merupakan cicak. Nampak? Dia cicak raksasa yang hidup di zaman dinosaur. Okay. Selain T-Rex, hampir semua haiwan zaman dinosaur telah pupus. Hampir semua haiwan zaman dinosaur telah pupus? Hampir semua. Maksudnya ada lagi haiwan zaman dinosaur yang masih hidup sekarang. Kalau tak silap saya macam biawak kot, tenggiling ke apa, saya pun tak ingat lah. Nanti kita akan tengok. Okay. Infoclick. Hipotesis kepupusan dinosaur daripada muka bumi ini ialah yang paling rasional ialah pelanggaran komet atau tahi bintang yang menghentam bumi. Hentaman yang dahsyat menyebabkan dinosaur tidak dapat meneruskan kehidupannya. Maksudnya dalam buku teks ni dicakap hipotesis, maksudnya yang kita jangkakan, yang kita hasil kajian kita mendapati sebenarnya dinosaur-dinosaur ni semua mati disebabkan daripada berlakunya pelanggaran komet dan tahi bintang. Sebab tu macam gambar yang saya cakap tadi lah, gambar yang kat atas tu kan, muka surat sebelah tadi, menunjukkan macam mana haiwan yang bernama dinosaur itu pupus. Mungkin sebab dia besar kot, jadi yang lain-lain kecil-kecil masih selamat kan. Ini adalah daripada sumber www.geocities. Apa benda tu kan. Awak boleh tengok dekat situ lah. Itu hasil kajian mereka. Okey, seterusnya gambar kedua ni gambar apa? Burung dodo. Burung dodo. Burung dodo ini ialah burung jinak dari Kepulauan Mauritius. Maksudnya burung ni cuma ada, mungkin cuma ada kat Kepulauan Mauritius lah. Burung ini tidak boleh terbang. Burung tapi tak boleh terbang. Kan, kesian Jadi haiwan ini
pupus kerana diburu oleh pelayar yang singgah di situ. Manakala telur dia pula dimakan oleh tikus dan kucing. Awak bayangkanlah burung. Burung ni kalau nak selamat dia kena terbang. Dia kena terbang, dia buat sangkar dekat dia buat sarang dekat atas pokok. Barulah haiwan lain tak boleh makan dia punya telur, betul? Tapi sayangnya burung dodo ni dia tak boleh terbang. Jadi bila dia bertelur kat tanah je lah. Jadi bila dia bertelur kat tanah, kan senanglah kucing-kucing ataupun tikus nak makan. Dan dia juga tak boleh terbang, senanglah manusia nak tangkap. Kan, kalau dia terbang kan susah nak tangkap. Jadi bila orang yang datang, pelayar-pelayar datang dekat Kepulauan Mauritius tu, dia datang situ dia nak cari makan, yang ada burung dodo. Dia bunuhlah burung dodo, dia buat makanan dia. Jadi lama-lama habislah burung dodo tu. Pupuslah dia, telur dia pun kena makan. Diri dia pun senang kena makan. Sebab itu dia pupus. Ni gambar burung dodo. Okey. Kemudian, infoklik lagi. Haiwan-haiwan yang berasal dari Asia ini juga telah pupus. Infoklik. Kita lihat harimau dahan Taiwan. Harimau masih ada sampai sekarang. Dia ancam kepupusan. Tapi harimau yang bernama harimau dahan Taiwan ni, ni dah tak ada. Bentuk ni macam ni. Dah tak ada, dah pupus. Okey. Seterusnya, ikan lumba-lumba sungai Cina. Ya, ikan lumba-lumba masih ada. Tapi ikan lumba-lumba sungai Cina ni yang telah pupus. Singa laut Jepun. Singa laut masih ada. Tapi singa laut Jepun dah tak ada. Okey, maksudnya dia ada salah satu spesies lagi lah. Okey, seterusnya harimau Jawa. Harimau masih ada. Tapi harimau Jawa yang dah tak ada. Dan kita harimau Malaya dekat Malaysia ni pun dalam kumpulan diancam kepupusan ya. Dan yang terbaru beberapa tahun lepas tak silap saya ada diumumkan bahawa badak sumbu Sumatera. Okey, badak sumbu Sumatera yang tinggal jantan je seekor kalau tak silap saya dekat Malaysia ni dekat zoo telah pun mati. Dan apabila badak sumbu Sumatera itu mati, maka badak sumbu Sumatera itu telah diisytiharkan sebagai pupus. Sebab tinggal satu je jantan, tak ada betina, macam dia nak melahirkan anak. Okay, jadi dia pun telah pupus pada beberapa tahun lalu, tak silap saya ada pengumuman dia. Okey, masa tu kecoh lah, sedih lah. Tapi bukan maksudnya badak sumbu tak ada. Badak sumbu Sumatera saja yang telah pupus. Badak sumbu lain masih ada lagi. Okey, alright. Mari kita pergi kepada muka surat seterusnya, iaitu muka surat 79. Kejap 79 saya punya ni tak ada. Okey, 79 ni Okey. Seterusnya, pemeliharaan lagi. Kuaga. Kuaga ni mempunyai badan yang sebahagiannya menyerupai kuda dan sebahagian lagi menyerupai kuda belang. Haiwan ini diburu oleh manusia untuk mendapatkan kulit dan daging dia. Jadi manusia lah yang menyebabkan dia ni mati. Sebab apa? Dia buru nak dapatkan kulit, nak dapatkan daging. Sebab kulit dia ni ada kuda belang, ada kuda. Jadi sekali buru seekor ni, kalau kita bunuh seekor ni, kita dapat kuda, kita dapat kuda belang. Jadi untung lah kan. Jadi mana tak manusia nak cari haiwan ni, dia pun carilah nak dapatkan kulit. Lepas tu daging dia boleh makan. Sebab haiwannya macam kuda kan. Daging kuda kan banyak. Sedap kan. Jadi sebab itulah haiwan ini sangat disukai oleh manusia mungkin. Jadi dia pun buru. Senang. Sekali buru seekor haiwan, dapatlah kuda belang, dapatlah kuda biasa. Kan? Mungkin sebab itu dalam buku ni dia kata macam tu. Okay, mamut. Mamut ni juga popular. Dia dalam cerita kartun IH. Kalau awak tengok Ice Age Ice Age cerita orang Inggeris. Dia buat cerita kartun. Sebenarnya bila dia buat cerita kartun tu, sebenarnya bagus untuk kita juga. Sebab cerita-cerita kartun Ice Age, awak tengok watak-watak yang ada dekat Ice Age tu kan, semua watak-watak yang dah pupus. Sebab namanya pun Ice Age, iaitu zaman batu kan. Jadi kalau kita nak tengok, nak bagi murid-murid ni, nak bagi anak-anak ni tahu macam mana bentuk dia, macam mana pergerakan dia, kita boleh tengok cerita kartun tu. Ya, kartun-kartun Inggeris ni kadang dia memberi kita manfaat juga. Okay. Jadi mamut ni menyerupai gajah yang hidup pada zaman ais. Dia besar. Tengoklah Ice Age tu. Okay. Kemudian harimau bertaring lengkung. Mempunyai taring sepanjang 30 cm. Ni taring dia je 30 cm. Awak bayangkan pembaris kecil tu, pembaris pendek awak yang 15 cm tu, awak beli dua, panjang tak? Jadi itulah taring dia. Jadi taring dia ni biasanya dia akan, bila dia tutup mulut, taring dia akan keluar daripada mulut dia. Kemungkinan lah kan. 30 cm bayangkan kiri kanan. Jadi harimau bertaring lengkung ni pun telah pupus. Okay. Jadi berikan contoh-contoh haiwan lain yang telah pupus. Okay, banyak lagi haiwan yang dah pupus. Awak boleh search dekat internet. Dekat mana? Dalam tugasan ni dikata layari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang haiwan-haiwan lain yang telah pupus. Secara kreatif, hasilkan sebuah blog persembahan yang mengandungi maklumat-maklumat tentang haiwan-haiwan yang pupus yang telah kamu peroleh. Jadi ini adalah tugasan. Kalau awak nak buat, kalau cikgu awak suruh boleh buat. Biasanya cikgu awak akan bagi contoh lah. Contoh dekat dalam buku ni pun dah
dah tunjukkan banyak haiwan-haiwan yang telah pupus. Okey, cuba cari kat internet, insya-Allah jumpa lagi banyak haiwan-haiwan yang telah pupus. Okey. Tapi untuk dalam sukatan ni yang inilah. Okey. Seterusnya kita sama lagi dengan muka surat 80. Okey. Okey. Tadi istilah dia hampir pupus kan, ataupun bukan yang telah pupus, iaitu dah tak ada. Tapi sekarang ni kita masuk kepada satu istilah lagi, iaitu diancam kepupusan. Apa itu diancam kepupusan? Diancam kepupusan ni maksudnya haiwan tu ada lagi, tapi tak lama lagi akan habis kalau kita tak jaga dia elok-elok. Okey, kita baca ayat dia. Kini, semakin banyak bilangan spesies haiwan dan tumbuhan yang semakin berkurangan dari tahun ke tahun. Jadi lama kelamaan haiwan ni boleh jadi pupus. Macam badak sumur Sumatera yang saya cakap tadi lah. Jadi hidupan ini dikatakan mengalami ancaman kepupusan. Jadi berikut adalah jenis-jenis haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan. Contohnya ni anggrek. Anggrek merpati. Bukan anggrek biasa, yang ni anggrek yang merpati. Jadi anggrek merpati ni diancam kepupusan. Tengok gambar dia. Kemudian ni periuk kera. Tumbuhan karnivor ni. Ni periuk kera pun diancam kepupusan. Kalau pergi kat Cameron Highland, saya ada pergi hari tu. Dekat mana kat tempat yang ada strawberry juga kot. Dia ada banyak bela periuk kera ni lah. Dia sebab nak jaga daripada pupus kan. Seronok saya dapat tengok depan mata saya. Dan orchid selipa. Orchid mungkin banyak lagi, tapi orchid selipa ni yang hampir diancam kepupusan. Dan Rafflesia. Rafflesia adalah pokok bunga terbesar di dunia. Kalau tak silap saya, dia adalah golongan Cobes, tak silap saya. Jadi dia adalah bunga. Rafflesia ni dia sukar untuk ditemui. Kalau kat Malaysia ni, kat Sabah je ada. Sebab di suhu dia macam sensitif lah. Nak kena, dia kena macam leceh, nak tumbuh dia macam-macam syarat. Dan dia pun tumbuh tak selalu. Jadi dia pun diancam kepupusan. Lepas tu letaknya dekat bawah tanah pula tu. Nasib baik dia tu bau busuk. Bila dia bau busuk, haiwan lain tak nak makan dia. Okay, jadi dia mudah diancam kepupusan sebabkan dia punya suhu dan sebagainya lah. Okay. Dan dia juga tak makan. Dia tak buat makanan sendiri. Dia warna merah. Jadi macam mana lah dia nak hidup dengan senang. Okay. Sebab dia kena makan daripada tumbuhan lain. Dia adalah tumbuhan yang parasit. Okay. Kacip Fatimah. Kacip Fatimah ni kita tengok banyak air kacip Fatimah sekarang kan. Kacip Fatimah, Tongkat Ali. Jadi ini semua ni, jadi orang yang nak buat air ni, kilang-kilang yang nak menghasilkan air ni, dia kena ada simpanan kacip Fatimah dia sendiri. Dia kena buat eloknya kalau dia ada dia punya kebun untuk kacip Fatimah dia sendirilah. Jadi sebab kacip Fatimah ni dah hampir pupus, dia ancam kepupusan. Okey, badak sumbu. Seperti yang saya kata, badak sumbu Sumatera dah pupus, tapi badak sumbu masih ada. Tapi badak sumbu ini juga diancam kepupusan, dah terancam dah kan. Kemudian kita tengok lagi, ni contoh dugong, hanya makan rumput laut di pinggir laut, terancam akibat pembangunan di tepi pantai. Dugong ni masalahnya sebab dia ni ditanam hanya makan rumput laut dekat pinggir laut. Dia cuma makan rumput laut yang ada dekat tepi laut. Masalahnya sekarang ni laut banyak yang dah terancam dekat pinggir laut tu. Banyak yang dah ada plastik-plastik, sampah sebagainya. Jadi sebab itulah dugong ni dia tak boleh nak makan. Dia nak makan, dia salah makan, dia termakan plastik, dia mati. Tu sebab dia. Siapa yang buat tu? Kita lah manusia kan. Jadi hidupan laut seperti penyu. Penyu pun sama sering kali mati terperangkap dalam jaring ikan dan pukat tarik. Sebenarnya kita tak boleh nak tangkap ikan ni. Dia ada syarat-syarat dia tahu. Dia ada macam dia punya klausa lah, dia punya syarat. Dia tak boleh guna ni, tak boleh guna tu. Tapi yelah, kadang-kadang kita nak tangkap ikan tapi kita tertangkap penyu. Dah lah penyu ni awak tahu macam mana kan. Dia dah nak membiak susah walaupun telur dia beratus-ratus, yang hidup mungkin sebiji dua je. Lepas tu pula kita tangkap dia, tertangkap pula anak penyu. Aduh, kan. Jadi sebab itu kalau kita tengok sekarang banyak juga pusat pemeliharaan penyu lah. Maksudnya penyu tu ditanamkan dijaga balik sampai dah besar baru dilepaskan di dalam laut. Okey. Kemudian seterusnya tumbuhan seperti tongkat ali. Bukan saja haiwan, tumbuhan pun sama diancam kepupusan. Iaitu tongkat ali macam tadilah. Tadi kacip Fatimah ni tongkat ali Seperti tongkat ali dieksploitasi untuk menghasilkan ramuan ubat tradisional. Jadi tongkat ali ni digunakan untuk buat ubat, untuk buat air tenaga kan. Tapi ingat, kalau kita nak buat produk tongkat ali kacip Fatimah bagai, kita kena belalah pokok tu sendiri. Janganlah kita rosakkan alam. Okey, sebab ia dah digolongkan sebagai tempat yang diancam benda yang diancam kepupusan. Okey. Jom kita lihat seterusnya. Ini lagi adalah contoh lain. Okey, tengok kat bawah dulu lah. Panda. Panda semakin terancam kerana habitatnya iaitu hutan buluh yang semakin berkurangan. Panda ni dia cuma duduk dekat hutan buluh. Dia suka duduk kat hutan buluh. Lepas tu tak silap saya lah. Kalau tak silap saya, dia cuma makan daun yang ada kat buluh. Daun buluh tu. Jadi daun buluh pun bukan semua daun buluh tertentu saja. Kalau tak silap saya lah. Jadi sebab dah lah duduk kat
tempat buluh je. Hutan buluh ni tak banyak. Lepas tu dia makan pun susah. Jadi sebab itulah dia diancam kepupusan. Okey, seterusnya hutan habitat paya bakau ditambah untuk membangunkan kawasan pelancongan. Habitat paya bakau ni adalah kawasan yang tempat yang banyak ikan, ada macam-macam ekosistem kat situ, ada macam-macam hidupan. Haiwan dan tumbuhan. Paya bakau ni kaya dengan hidupan ketamnya, dengan udang, dengan ikan kecil, dengan bangau, burung bangau, seronok dan pokok-pokoknya pun banyak kat sini. Tetapi disebabkan kita sebagai manusia, kita biasa ambil tepi pantai ni kita jadikan hotel, kita buat tempat pembangunan kan, walaupun kita ada simpan-simpan sikit kawasan tu, tapi kebanyakannya kawasan itu ditarah untuk jadikan kawasan pelancongan. Yang kita biasa pergi hotel-hotel tepi laut tu kan. Itulah. Jadi sebab itu ada tempat yang dia buat hotel tapi dia jaga juga kawasan-kawasan macam ni, ditinggalkan sikit. Okey, ada sangat menarik sebenarnya kalau dapat pergi pelancong, tapi kena hati-hati kita tengok kawasan tu, jangan sampai kita menghabiskan banyak sangat habitat paya bakau. Sekarang ni kalau ikut dalam buku teks ni, habitat paya bakau ni dah dikira sebagai diancam kepupusan. Jom kita lihat sekali lagi bahagian atas. Orang utan. Monyet lain monyet tak ada ancam kepupusan, berlambak dekat rumah. Kalau saya jalan kat jalan raya rumah saya tu pun dah berlambak kat kiri kanan. Yang ini orang utan. Orang utan sebab apa? Sebab dia hidup sendirian. Jadi dia susah nak berkembang tau. Ni orang hutan. Jadi dia pun diancam kepupusan. Pokok cengal. Ni cengal ni. Nampak ni pokok cengal ni. Siapa tak pernah nampak ni? Tengok dalam buku awal mungkin lebih jelas. Pokok keruing. Ni pokok keruing. Dan juga pokok meranti. 3 pokok ni pun diancam kepupusan. Bahaya tau. Akan datang dia mungkin akan diancam kepupusan. Gajah. Gajah ni rupanya adalah haiwan yang diancam kepupusan juga. Sebab apa? Saya rasa sebab dia duduk dekat hutan. Tapi sekarang hutan dah tak banyak kan. Gajah kan besar nak duduk mana. Tapi nampak ni. Tapi tak silap saya, tapi ni dia ada 3 nama. Tapi, cipan ataupun apa lagi. Tapi, cipan, entah saya tak ingat satu lagi nama. Tapi, cipan, tak ingat. Nanti kalau saya ingat saya beritahu. Okey, seterusnya kita lihat kat sini. Fikir sejenak. Kebanyakan haiwan yang terancam bersaiz besar. Kenapa? Contoh satu lagi harimau lah. Kan diancam kepupusan. Kenapa haiwan yang bersaiz besar terancam? Kenapa bukan haiwan yang kecil? Macam contoh dinosaur. Kenapa dinosaur yang mati? Kenapa haiwan lain tak mati masa berlaku komet dan meteor hentaman gunung berapi bagai tu? Bila dia besar dia senang kena kan? Sebab tu dia mati. Kalau kecil dia boleh nyorok lagi. Betul? Jadi yang ini pula bagi pendapat saya lah. Haiwan-haiwan yang besar ni terancam sebab kawasan yang duduk tu kawasan hutan. Bila hutan kita tarah jadi pembangunan, kita buat rumah, kita buat jalan raya, maka haiwan-haiwan yang besar ni nak duduk mana? Sebab dia perlukan ruang yang besar. Maka itu yang bila kita lalu kat jalan-jalan yang masuk hutan tu, kadang-kadang kita terlanggar, ada kes terlanggar harimau bunting pula tu, terlanggar tapi. Saya dah ingat. Tapi ni ada 3 nama. Tapi, tenuk, cipan. Tapi, tenuk, cipan. Okay, 3 nama dia. Mungkin haiwan sama tu saya rasa. Saya tak pasti tapi saya rasa sama. Okay, jadi bila kita jalan, kalau awak jalan kat jalan raya, awak tengok ada gambar lembu kan. Tiba-tiba tengah jalan kat jalan raya, tiba awak tengok ada gambar signboard lembu. Bukannya maksudnya dia nak suruh lembu baca benda tu. Kita lah yang manusia yang kena baca. Bila gambar lembu, maksudnya kawasan tu haiwan-haiwan biasa melintas. Haiwan-haiwan biasa. Haiwan yang kucing ke, kadang-kadang ada kambing melintas, kadang ada lembu melintas. Tapi kalau dekat gambar tu, dia buat gambar tapi. Okay, kita tengah jalan, contohnya kita nak pergi Pahang kan, nak Cameron Highland. Ada gambar tapi. Itu maksudnya hidupan liar melintas. Bukan maksudnya tapi je melintas. Mungkin harimau boleh melintas. Mungkin gajah boleh melintas. Takkan dia nak letak gambar dekat situ. Nak letak gambar gajah, harimau, lembu semua kan. Letak kapi semua. Sebab tu dia letak gambar tapi tu sebagai contoh. Maksudnya isyarat untuk menandakan bahawa haiwan-haiwan liar melintas. Jadi sebenarnya kita tak boleh nak marah dia orang. Sebab sebenarnya kita yang tarah tempat tu buat jalan. Tu rumah dia orang. Okay. Sebab itulah haiwan-haiwan bersaiz besar ni dia terancam. Itu pendapat saya lah. Okay, jadi cikgu dia kata kat sini, senaraikan haiwan dan tumbuhan terancam yang kamu tahu. Hasilkan sebuah petaminda tentang haiwan dan tumbuhan yang terancam di Malaysia di dalam buku latihan sains kamu. Okey, jadi senang saja kalau dia suruh buat dalam buku ni, awak salin saja haiwan-haiwan yang dia bagi ni sangat banyak sebenarnya dalam buku teks ni, dah cukup untuk awak faham. Dan kalau awak nak cari yang lebih lagi, awak boleh cari kat internet lah. Dan awak akan dapat mungkin pembacaan yang lebih menarik. Tapi bagi saya dalam buku teks ni dah cukup sebab ini pun dah banyak kan. Bolehlah awak salin dan buat petaminda. Okey, kita lihat pergi kepada muka surat seterusnya adalah aktiviti yang mengancam
haiwan dan tumbuhan. Jadi kenapa sebenarnya aktiviti apa yang boleh menyebabkan haiwan ini pupus? Apakah faktor ataupun sebab lah kan yang menyebabkan haiwan dan tumbuhan ni diancam kepupusan? Kenapa dia pupus? Dia rasanya sebab kita lah kan. Okay. Jadi yang pertama nampak tu, pembakaran hutan. Bila hutan kita bakar, kadang-kadang kita degil sikit, kita pergi bakar hutan. Kan sebab kita nak mudah nak buat pembangunan cepat, kita bakar hutan terus rata, tak payah nak buang kos banyak sangat. So kita terus boleh buat perumahan kat situ. Contohlah kan, kalau yang tak bertanggungjawab. Tapi saya tak tahulah kat Malaysia ni harap-harap tak ada macam tu. Jadi aktiviti manusia menjadi faktor utama ancaman kepada haiwan dan tumbuhan. Antaranya ialah pembalakan, pemburuan, penerokaan kawasan dan juga pencemaran. Contoh pembuangan sampah kat dalam hutan, nampak ni. Dekat dalam, contoh kita pergi pantai kan. Kita dah buat pantai cantik tu, kita pergi buang sampah rata-rata. Ni yang menyebabkan haiwan-haiwan yang macam dugong tu mati ni. Plastik-plastik semua tu. Jadi penerokaan hutan yang tidak terancang untuk pembalakan, pembangunan dan pembinaan jalan raya. Menyebabkan kemusnahan habitat semula jadi hidupan liar. Maksudnya habitat tu maksudnya tempat tinggal. Jadi tempat tinggal ni bila kita buat jalan raya, kalau kita buat jalan raya sebenarnya kita kena ada perancangan. Kita nak tarah hutan, nak tarah bukit, nak buat jalan raya, kita kena ada perancangan kawasan mana yang kena tarah, kawasan mana yang kena simpan. Kita tak boleh main tarah suka hati kita, nanti silap tanah runtuh lah, lepas tu haiwan semua lari. Masa kita nak buat laluan atau nak buat perumahan atau nak buat pembalakan, kita kena pastikan kawasan tu ada kawasan yang tersimpan. Contoh macam pembalakan ni, kalau tak silap saya dia buat macam ni. Mungkin dia ada bahagikan kawasan tu kepada 4 contohlah. Kawasan A, B, C, D. Kawasan A hari ni kita balak kat kawasan A dulu. Lepas tu dah settle kawasan A, pada akan datang kita tanam kawasan A, kita balak pula kawasan B. Akan datang kita balak kawasan B, kita tanam pula kawasan C. Contoh macam tu lah. Maksudnya dia mungkin bahagikan kepada beberapa bahagian. Itu namanya pembalakan terancang. Contoh. Jadi masalahnya sekarang ni, bila ada orang yang nak kaut keuntungan, dia buat penerokaan secara haram. Dia pergi potong pokok secara haram. Maksudnya tak ikut peraturan. Kita nak potong pokok bukan boleh suka. Jadi bila dia potong pokok secara haram, pokok-pokok tu semua dia potong je. Pokok dah lah susah nak tumbuh. Maka itu yang menyebabkan makin lama makin gondol lah hutan kita. Jadi sebab itu kita kena ikut peraturan betul-betul. Sebab biasanya perancangan yang baik akan menyebabkan negara kita selamat lah. Pokok ni penting untuk kita. Okay. Seterusnya, daging, kulit, bulu, gading, tanduk, lemak dan sumbu daripada haiwan ialah hasil buruan secara haram untuk dijadikan pakaian, makanan, perhiasan maupun ubat tradisional. Jadi pemburuan haram yang berleluasa menyebabkan haiwan liar diancam kepupusan. Inilah kita. Manusia lah antara orang-orang yang menyebabkan haiwan tu pupus dan tumbuhan. Tengok ni. Jadi cara dia, kalau ada orang jual beg tangan harimau, janganlah kita beli beg tangan kulit harimau tu. Sebab bila kita beli, dia jual mahal, maka dia akan lebih untung untuk orang tu lagi nak jual. Jadi bila orang jual, dia akan untung, dia akan buat lagi. Jadi cara dia adalah kita jangan beli. Bila kita tak beli, maka nanti orang takkan jual. Itulah cara kita. Selain daripada itu, maksudnya selain beraktiviti manusia yang manusia memburu lah, manusia menebang lah kan. Selain beraktiviti manusia, haiwan dan tumbuhan turut terancam akibat bencana alam. Maksudnya taklah semuanya sebab manusia, ada juga sebab daripada bencana alam. Contohnya seperti banjir, gempa bumi dan ribut taufan turut memusnahkan habitat haiwan dan tumbuhan. Habitat tu maksudnya tempat tinggal. Jadi bencana alam mengakibatkan banyak haiwan mati kerana tidak dapat melarikan diri. Contoh yang kat sini kita lihat, kalau kat dalam gambar ni kan, tumpahan minyak contohnya. Tumpahan minyak menyebabkan haiwan-haiwan akuatik. Akuatik tu maksudnya haiwan yang tinggal dekat dalam air. Haiwan akuatik ni dia boleh mati tau. Yelah kalau haiwan tu besar, dia boleh. Tumpahan minyak ni kapal kalau dia nak belayar berbulan-bulan dekat laut. Minyak dia agak-agak banyak sikit. Mestilah banyak kan. Jadi bila minyak ni bila tumpah, dia takkan serap dalam air tau. Dia akan duduk dekat atas air tu. Maka dia akan membentuk satu lapisan di atas air. Bila dia ada lapisan di atas air, kalau sikit tak apa, kalau banyak, sebesar-besar kawasan yang berhampiran dengan kapal besar tu, dia akan ditumpahi minyak lah, akan diselaputi minyak. Dan kalau haiwan-haiwan yang besar-besar mungkin dia boleh lari lagi, tapi haiwan yang kecil-kecil yang kat bawah tu, hidupan akuatik yang kat dalam air tu, dan pula nanti minyak-minyak tu hanyut sampai ke sungai ke hulu laut, ke pantai ke, maka menyebabkan haiwan-haiwan sekitar kawasan itu yang berada di bawah itu ataupun sekitar kawasan itu akan mati. Sebab apa? Bila minyak berada di atas
air, maka udara pun kita tak boleh nak dapat. Okey, contoh macam ikan kan. Ikan dia memerlukan udara, tapi kalau minyak dah ada lapisan ke atas, boleh menyebabkan kematian juga. Kita lihat kat sini contohnya gambar angsa ni, nampak. Mungkin angsa ni dia duduk-duduk kat air, tepi sungai atau tepi laut, tiba-tiba ada tumbuhan minyak, maka dia duduk kat situ, dia sekali kena minyak. Kesian maka itu pun boleh menyebabkan kematian secara banyak-banyak. Sekali banyak mati. Okey. Dan selain tumbuhan minyak, pembuangan sampah serta bahan buangan toksik ke persekitaran mengancam kehidupan haiwan dan tumbuhan. Ini semua yang manusia lah, yang tumbuhan minyak, buang barang toksik, dan itu semua bahan buangan tu semua adalah manusia. Yang kita pasal bencana alam tadi yang dari sini. Puting beliung, kalau puting beliung ni bukan disebabkan manusia lah. Tadi saya terangkan bencana alam, tapi saya cerita pula pasal tumbuhan minyak. Okey, ini sebenarnya sambungan daripada muka surat tadi lah. Muka surat 82, tumbuhan minyak, buangan sisa toksik. Tu tadi manusia punya kerja lah. Yang bencana alam ni yang ni tadi, puting beliung, nampak. Okay, dekat Malaysia pun pernah macam ada, hampir-hampir macam ada puting beliung. Kemudian gempa bumi. Ini semua adalah yang kita tak boleh nak kawal lah. Dan juga banjir. Banjir pun kadang-kadang disebabkan kita juga. Sebab kita bina banyak bangunan, maka lama-lama tanah tak dapat nak serap air. Sebab tak ada pokok yang ada akar, maka berlaku banjir juga. Kadang-kadang disebabkan manusia, kadang-kadang memang sebab banjir lah. Okay? Banjir yang semula jadi lah, yang Allah bagi kan. Okay. Seterusnya kita sambung. Okay, jadi jom uji. Jom uji ni mari kita lihat kepada blok haiwan dan tumbuhan terancam. Okey, jadi tujuan dia membina bahan persembahan digital tentang haiwan dan tumbuhan terancam dan memuat naik ke dalam blok. Okey, alat dan bahan dia adalah komputer, talian internet, akaun blog dan perisian Microsoft PowerPoint. Okey, jadi langkah-langkah dia, aktiviti ni seronok lah kalau kita buat secara berkumpulan. Nanti adalah seorang tukang buat, seorang lagi tukang bentang kan. Jadi lakukan aktiviti ini secara berkumpulan dengan menggunakan talian internet. Dapatkan maklumat seperti tentang haiwan dan tumbuhan lain di dunia yang terancam. Maksudnya bukan saja yang dalam buku teks lah, carilah yang kat luar pula, yang menarik-menarik kan. Mana tahu kita tak pernah tahu, tapi kawan-kawan kita tahu. Dapat kat internet, itulah gunanya internet kan. Jadi nama haiwan tu apa, habitat dia apa, bilangan yang masih hidup berapa. Boleh ni cari kat internet, pasti dapat. Seronok bila kita bincang. Kadang-kadang dapat satu pun dah seronok. Okey. Jadi berdasarkan maklumat yang kamu peroleh, jelaskan faktor-faktor ancaman terhadap haiwan dan tumbuhan tersebut dan kelaskan faktor ancaman kepada kategori berikut. Okey, adakah dia aktiviti, contohnya ada satu haiwan tu awak kata dia diancam kepupusan. Apa sebab dia? Aktiviti manusia ke, bencana alam ke, pencemaran? Dia kumpulan yang mana? Kan haiwan itu dia hampir pupus adalah disebabkan aktiviti manusia ke, bencana alam ke, pencemaran. Kena asing-asingkanlah dalam kumpulan. Okey. Dengan menggunakan perisian Microsoft PowerPoint, hasilkan sebuah persembahan yang berkaitan dengan haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan. Maksudnya diancam kepupusan ni bukan yang dia pupus. Jadi awak kena carilah banyak apa benda-benda lain yang selain daripada dalam buku teks yang awak cari kat internet. Kemudian awak boleh kelaskan aktiviti manusia, bencana alam, pencemaran. Kesan-kesan dia. Kalau boleh dapatkan sekali yang dia kata kat atas tadi, nama haiwan, habitat dan bilangan yang masih hidup tu memang mungkin sukar nak dapat, tapi boleh kalau kita cari sungguh-sungguh lah. Okay, mana maklumat yang ada je. Okay, sebab perkongsian itu tak semestinya rigid, dia ada macam-macam cara kan. Sebab tu kita boleh bila kita bentang PowerPoint nanti, bentanglah menarik-menarik kan, bagi gambar ke, seronok kawan-kawan tengok Okey, kemudian muat naik persembahan Microsoft PowerPoint kamu ke dalam platform VLE untuk dikongsi bersama-sama dengan rakan-rakan. Jadi masa masukkan dalam VLE pun boleh supaya rakan-rakan dapat tengok dengan jelas lah dalam komputer kan. Okey, kat sini ada soalan. Nyatakan maksud pupus dan diancam kepupusan. Pupus tu apa? Pupus tu dah tiada lagi. Okey, haiwan itu dah tiada lagi. Langsung tak ada satu pun dekat dalam dunia ni. Diancam kepupusan adalah haiwan yang ada tapi berpotensi besar untuk akan mati ataupun akan pupus. Okay, haiwan spesies yang ada tapi berpotensi besar untuk pupus. Maksudnya ataupun spesies yang masih ada tetapi kita fokus pada spesies lain, jangan sebut haiwan atau tumbuhan spesies yang masih ada tetapi semakin berkurang dan hampir pupus. Itu lebih baiklah Saya ulang sekali lagi, maksud pupus adalah spesies yang sudah tiada lagi. Diancam kepupusan adalah spesies yang masih ada tetapi bilangannya semakin berkurang dan hampir pupus. Itu jawapan yang paling baiklah. Okay. Kemudian yang kedua, berdasarkan maklumat yang kamu perolehi, cadangkan cara-cara untuk mengatasi ancaman yang dihadapi oleh haiwan
dan tumbuhan ini. Maksudnya daripada maklumat-maklumat yang kita buat aktiviti tadi dalam ni kan, cuba kita cara-cara nak atasi tu. Cuba kita fikirkan macam mana kita nak atasi ancaman. Contohlah kalau contoh penyu kan. Penyu. Sekarang ni pantai semua dah pantai semua dah kotor. Banyak pantai dah kotor. Jadi apa yang kita perlu buat? Ancamannya adalah pantai kotor. Penyu tak nak bertelur. Jadi yang kita boleh buat adalah kita tangkap ataupun kita bukan tangkap, kita ambil telur penyu yang kita nampak dia dah bertelur tu, kita ambil telur dia, kita jagakan. Kita buat pusat pemeliharaan atau pemeliharaan penyu lah. Supaya penyu tu terjaga. Nanti maksudnya dapatlah kita jaga dia sampai besar. Dah besar baru kita lepaskan dalam laut supaya bila dah besar susahlah haiwan lain nak makan kan. Jadi tu contohnya lah. Awak boleh fikir yang lain lah. Okey, jom kita kongsikan info klik dekat sini. Tabung Alam Sedunia, The World Wide Fund for Nature WWF, ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan antarabangsa yang menyokong dan menjalankan usaha pemeliharaan dan pemeliharaan serta menjalankan kajian ke atas flora dan fauna. Jadi pertumbuhan ini mempunyai cawangan di seluruh dunia termasuk manusia. WWF ni ada gambar panda. Nampak panda tu kira simbolik kepada haiwan-haiwan yang nak diancam kepupusan lah. Yang terancam kan. Jadi inilah salah satu daripada pertubuhan antarabangsa. Nak jaga pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan lah. Kalau tak ada pertubuhan ini, mungkin lebih banyak haiwan-haiwan yang akan mati. Yang pupus terus tak dapat kita lihat seperti dinosaur. Ruginya orang-orang yang akan datang. Contoh bayangkan kalau panda pupus. Nanti akan datang kita tak dapat nak tunjukkan anak-anak kita apa itu panda kan. Okey, info klik dengan melayari laman web http www.nga.gov, konten Nga Web Education Kids Jungle HTML. Kamu boleh membina hutan kamu secara maya menggunakan haiwan dan tumbuhan yang kamu kehendaki. Seronok ni kalau cuba buat binaan hutan dekat sini. Boleh buat melalui laman web tersebut. Jadi cubalah. Cuba ikut link ni kalau rasa nak buat. Dia mungkin akan menambahkan minat kamu terhadap tumbuhan dan haiwan. Jadi pun seronok. Dia sebagai satu permainan lah. Okey, saya rasa sampai situ saja untuk hari ini. Kita akan sambung lagi kelas kita ataupun perbincangan kita berkaitan dengan buku teks muka surat 85 pada kelas akan datang. Jangan lupa teruskan subscribe dan tekan butang loceng. Nantikan video terbaru daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.